Video ni saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk memasukkan tabel serta beberapa fungsi tabel ke dalam website kita. Okey, seperti biasa kita bukakan kita punya file index yang kita telah buat sebelum ni dengan Microsoft Front Page. Okey, contoh tabel yang akan kita buat adalah seperti ini ya. Pertama sekali, okey, kita klikkan kat mana bahagian yang kita nak letakkan tabel tersebut. Sebagai contoh di sini, pergi ke sini, insert table. So, katakan kita nak buat tabel yang seperti ini. Mula-mula kita kena dapatkan gambar ni dulu, image ni dulu. Okey, caranya klik kanan, pergi ke save image as, kemudian letakkan pada folder website kita. Okey, letakkan di dalam folder image, kemudian savekan dia. Okey, selepas tu kita pergi ke sini. Kalau kita tengok kat sini, buat dua kotak Sini bahagian ini adalah mewakili satu kotak, satu row. Dan juga bahagian sini semua satu row lagi. So caranya kita letakkan begini, kita letakkan begini. Okey, selepas tu cara kita nak kecilkan dia, pergi ke area table ni, kemudian ada tanda anak panah begitu. Klik kedua-duanya. Kemudian untuk select, klik kanan, pergi ke table properties. Kat sini ada specify width, letakkan 80 sebagai contoh. Okey, kemudian letakkan dia di tengah. Kemudian kita kecilkan bahagian ni untuk letakkan image text tadi. Kemudian insert picture, pergi ke folder yang kita dah buat sebelum ni, kemudian letakkan gambar. Okey, letakkan gambar ini. Kita kecilkan mengikut kesesuaian. Kemudian kita letakkan apa-apa teks dekat sini. Sebagai contoh, saya dah sediakan kat sini satu teks. Okey. So, masukkan dekat sini. So, select dia. Gantikan dengan warna putih sebagai contoh. Untuk memasukkan yang kedua, ketiga, kita tekan button tab pada kita punya keyboard. Okey. Klik pada image tanda right ni, kemudian tekan Ctrl C untuk copy, letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian kita boleh letakkan apa-apa teks di sini. Kemudian kita letakkan warna putih. Kemudian kita letakkan dia di tengah. Letakkan di sini center. Kalau table ni terlebih, cara nak delete dia, letak macam ni. Kemudian kita tekan pada keyboard Ctrl X. Ataupun kita boleh cut di sini. Okey, caranya begitu saja. Kemudian katakan anda nak letakkan sesuatu color pada border ni. Okey, anda klik begini. Klik kanan, kemudian pergi ke table properties. Dekat sini ada borders. Anda letakkan 2 sebagai contoh, 2 ataupun 3 ataupun 4. Nilai di sini adalah mewakili unit untuk ketebalan border kita. Katakan kita letakkan 3 sebagai contoh. Kita klik OK di sini. Kita letakkan color. Sama juga. Pergi ke table. Letakkan color di sini. Katakan kita nak warna orange di sini. So, kita klik preview. Ini adalah kita punya border preview macam ni. Contoh kalau kita tak nak macam 2 garisan di sini, kita just nakkan 1 garisan saja. Pergi ke design balik. Kemudian select table ni balik, klik kanan. Pergi ke table properties, kemudian klik di sini collapse table border. Kemudian klik OK. Okey, kita lihat preview.
Okay, dia akan jadi satu garisan saja sebegini ya. Okay, kita pergi ke design balik untuk kita buat sebelum tu katakan kita tak nak border ni. So sama jugalah. Kita klik kanan, pergi ke table properties. Uh, okay, kita letakkan border kosong di sini. So, okay. Ini mewakili tak ada border lah kat sini. Kita klik preview di sini dan kita akan dapat lihat macam ni lah. Okey, kalau anda nak bahagian teks di sini tak nak terlalu rapat dengan garisan kat tepi ini, okey, klik sini, kemudian pergi ke format, pergi ke paragraph, okey, letakkan indentation di sini, letakkan 20 sebagai contoh. Kemudian klik OK. Sediakan jarak beginilah. Okey, kenapa kita perlu buat border di sini? Contoh kalau katakan kita tak letak border Okey, kita copy. Kemudian kita pastekan image ni. Kemudian katakan kita ada teks di sini ya. Okey. Okey, teks ni akan menjadi macam ni. Contohnya kalau anda tulis lagi panjang-panjang. Maknanya di sini anda tak boleh nak buat dia punya bahagian ni center di tengah-tengah tau. Sebab tu kita perlukan border sebegini. Jadinya bila kita letakkan teks yang panjang-panjang, dia akan sentiasa berada di tengah lah. Macam ni sebagai contoh. So, bila kita lihat preview di sini, maknanya teks kita ni akan sentiasa berada di tengah-tengah pada kedudukan image gambar right ni. Kalau kita tak buat kotak tadi, kita tak buat table tadi, dia akan jadi macam ni. Seterusnya, contoh kalau kita nak buat satu kotak testimoni, okay, kita akan gunakan table juga. Okay, ketika saya nak buat contoh kotak testimoni yang begini saya buat satu kotak besar kat sini. Kemudian ada satu kotak kat sini, mana kat dalam ni saya akan letakkan gambar saya. Kemudian beberapa perkataan mungkin di sini ataupun beberapa ayat yang menunjukkan testimoni kita. Kemudian saya buat satu lagi ruangan kat sini. Kat sini saya letakkan image tanda tick macam ni supaya nampak lebih cantik. Mana kat sini kita punya tulisan kita lah. Okey. Caranya kita masukkan table macam ni sebagai contoh. Kemudian okey, kalau dia terlalu rapat macam ni, kita pergi ke sini, kemudian klik enter. Kita kecilkan semua table ni. Buat dia jadi 80% sebagai contoh. Okay, letakkan dia di tengah-tengah. Okay, contohnya dekat sini saya akan letakkan gambar saya. Kemudian dekat sini saya akan letakkan image tick macam ni sebagai contoh. Okey, apa yang perlu saya buat adalah saya akan delete bahagian ni menjadi satu kotak saja. Okey, pergi ke view kat sini, pergi ke tools bar. Kat sini ada tools bar untuk table. Letakkan tools bar ni kat dalam ni. Okey, saya akan pergi ke sini, eraser ni. Okey, pergi ke bahagian dalam ni. Klik tanpa lepas, kemudian tarik ke bawah untuk delete dia. Sama juga, klik dan tarik ke bawah tanpa lepas. Okey, sekarang saya dah delete garisan-garisan yang tadi tu. Kemudian pergi ke sini balik. Kemudian masukkan gambar. Pergi ke sini, insert picture. Kemudian contohnya saya ambil gambar pada folder saya ni. Katakan saya nak gunakan gambar ni. Apa yang perlu anda buat adalah anda copy dulu, klik kanan, kemudian copy.
Kemudian pergi ke folder website kita di sini, okey desktop, okey di sini. Kemudian masukkan ke dalam folder image ni. Kemudian klik kanan, kemudian kita paste dia. Okey, kemudian barulah kita ambil gambar ni dan insert. Kita klik pada gambar ni, kemudian insert. Ni so saya kecilkan sedikit. Okey, saya letakkan center. Sekarang saya nak masukkan button right tu. Sama juga, insert. Okey, katakan saya nak ambil gambar lain, saya perlu lakukan langkah yang sama. Saya pergi ke folder mana gambar yang saya nak ambil dulu. Katakan saya nak gambar ni, saya kena klik sekali, kemudian klik kanan. Pergi ke copy. Kemudian pergi ke folder website kita. Pergi ke image. Paste di sini. Okey, kemudian barulah kita klik di sini dan insert. Okey, kita kecilkan image ni. Okey, kita boleh resize dia dengan cara kita bawa cursor ke sini. Kita letakkan image ni di tengah-tengah. Kita copy. Klik di sini, paste. Okey, klik di sini dan letak di tengah-tengah. Selepas tu kita tulislah apa-apa ayat kita di sini sebagai contoh produk ini terbaik mujarab. Saya tukarkan teks jadi warna putih. Kemudian ini adalah contoh-contoh ayat-ayat yang lain lah. Okey, selepas tu katakan kita nak letakkan warna pada border ni sama seperti langkah yang sebelum ni kita dah pernah buat. Pergi ke table properties. Kemudian letakkan size border di sini, katakan kita nak letak size 2. Kemudian letakkan apa-apa warna. Okey, katakan saya nak satu line saja, saya letakkan di sini. Apply, okey. Kemudian katakan kita nak jarakkan ni sikit. Kita perlu letakkan beginilah. Pergi ke format, pergi ke paragraph. Kemudian letakkan indentation di sini 10 sebagai contoh. Okey. Anda akan dapat ruangan testimoni seperti ini. Kita boleh letakkanlah tajuk di sini sebagai testimoni. Okey, itu saja untuk kali ini untuk tutorial memasukkan tabel dan juga fungsi tabel.